الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت ya Tuhan ajar aku banyak aku masih jadi wa dzakirni ma nasitu dan berilah keingat kau yang telah aku lupa. Rabbi shrah li sadri, ya Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan wamalah mana yang tersimpul di lidahku, yafqahu qawli, supaya faham kata-kataku. Bismillahirrahmanirrahim. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قال أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار، فسكت وحملها في نفسه حتى لما جاء صاحبها فسلم عليه في الناس فأعرض عنه. صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكى ذلك إلى أصحابه وقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك، فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه. رواه أبو داود. Kita masih lagi baca hadis mengenai dengan perkara-perkara yang diharap boleh melembutkan hati, kan? Penawar-penawar yang melembutkan hati. Hati bila dia lembut, maka mudahlah masuk ajaran. Supaya tanah bila dia lembut, mudah masuk air. Kalau tanah keras kerja jadi batu juga, curah air pun tak jadi. Tanah lagun tidak ada arti. Supaya juga hati keras yang tidak masuk pengajian ni tidak ada arti. Jadi supaya hati manusia ni lembut, maka tak ada lah ubat yang paling mujarab untuk melembutkan hati selain daripada ayat Quran dan selain pada hadis yang menerangkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan gerung dalam hati manusia. Kita belajar dah 3 minggu dah mengenai dengan hadis-hadis yang dikira boleh melembutkan hati manusia, khususnya mengenai dengan dunia. Dunia ni berapa benda. Hari ni pula satu hadis yang diharap boleh melembutkan hati kita juga, iaitu seorang sahabat namanya Anas. Kata dia, satu kali Nabi kita keluar daripada rumah menuju pada satu tempat. Apa Nabi kita berjalan nak pergi ke satu tempat. Tempat tu tak kira lah tempat mana-mana sekalipun. Tengah-tengah berjalan molek, dia tengok satu kubah yang sedang dibangun. Kubah ni kalau kita lah ni hak dia mau buat bola atas masjid. Gapo kita panggil kubah juga dah. Kau panggil gapo? Kubah hak bola tu kan. Kubah hak bola ni sebenarnya perhiasan. Bukan sebarang apa-apa dak. Bukan dia ni jadi boleh muat orang, kau boleh kukuh rumah dak. Betul-betul merupakan perhiasan yang duitnya habis banyak di tempat tu, tak padan-padan dengan benda. Duit yang digunakan untuk kubah tu, baik yang hari tu baik yang mela ni pun bukanlah apa-apa dak, semata-mata untuk perhiasan. Jadi nak orang zaman hari tu pun buat kubah juga. Buat kubah bukan apa-apa dak untuk buat perhiasan bagi rumah. Apa kita rumah orang Kelantan zaman hari tu buat buah butung. Nak kata kan? Barang tak ada apa-apa, cuma nak janguk rumah. Buat gapo tu di balaya tu ada sayap gapo supaya law ni kau banyak kan. Law ni orang panggil zaman kebudayaan, zaman gapo habis piti negara nak kata banyak mana kerana tak ada kilai nak janguk, nak comel. Jadi satu hari Nabi kita keluar daripada rumah dia, tengok satu gubah yang dibuat oleh seorang penduduk Medina. Oleh kerana gubah ni barang yang habis duit, dia tak ada faedah mana selain pada nak janguk ya. Maka Nabi tanya, "Ma hadhihi?" Apa benda ni?
Nabi tahu dah gubah tu muka dia orang Arab. Gubah tu pun jadi kebudayaan Arab. Jadi Nabi tanya sebagai satu pelik, benda pelik ke dia ni. Ma hadhihi? Qala ashabu hadhihi li fulani. Jawab saya hok duk berjalan sekali dia kata dia, gubah ni untuk orang ni, untuk orang nama sikit-sikit. Maknanya ada orang nama sikit-sikit saya kita buat gubah ni. Rajul min al-ansar. Kebetulan orang yang menjadi tuan punya gubah ni orang Madinah. Dan orang Madinah digelar sebagai ansar. Ansar makna penyokong dan pembantu. Kerana dia ni lah puak-puak Madinah lah, orang puak-puak yang menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kawan betul, sebagai adik-beradik maknanya. Yang boleh jadi kalau tidak ada orang Ansar ni buat macam tu, payah juga Nabi kita nak bertapak, dan payah juga sahabat-sahabat Nabi daripada Mekah nak tumpang hidup. Pasal kata Nabi je bila dia dengar bahawa tuan rumah ni orang Ansar, dan orang Ansar ni bukan sebagai orang yang banyak pitih mah dihabiskan memperjuangkan Islam, maka Nabi pun duduk dia lah. Duduk dia. Bukan duduk dia tu kerana malu apa tak. Kerana boleh jadi kebetulan tuan rumah tu tak ada situ. Tuan rumah tak ada, cuma orang royak. Tuan ni gubah ni hak boleh misalnya. Betulan boleh tak ada ketika tu. Maka Nabi pun duduk dia. Wa hamalaha fi nafsi. Belah-belah dia pun nampak buah ni buah melekat dalam hati Nabi. Nampak muka rusing tu ada. Mana kita ni kadang-kadang bila orang royak barang tak molek, ada masa kita duduk dia. Tapi orang berayak tu boleh cari muka kita nampak tak comel. Senyap tak molek ni ada duk perang barang tu dalam hati. Jadi sahabat Nabi pun bila riwayat kubah ni orang ni ya Rasulullah, maka Nabi senyap. Dan air sahabat-sahabat Nabi tengok air muka Nabi itu bukan senyap sebagai senyap dak. Ada senyap buah perang benda, seakan-akan nak marah gitu. Hatta lamma jaa sahibuha fa sallama alaihi fil nas fa arada anhu. Bila satu masa tuan rumah, tuan gubah tu mari jumpa dengan Nabi. Kih nak semayang, kih mari berapa Allah alam lah. Jadi Nabi dianya beri salam ke Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi kenal orang ni lah orang hak tuan gubah. Nabi pusing muka lah lain. Nabi pusing muka lah lain. Nabi jawab kau tidak salam tu kita kira jawab lah. Tapi kalau jawab saja muka lah lain ni tak ada arti tak gitu kan. Supaya tuan rumah kita makan nasi makan, tapi tuan rumah kat duk buang orang lain. Kita duk makan sekarang bukan dia. Manusia ni bukan kenyang dengan nasi sekarang. Nasi pun dia nak, lepas tu kegembiraan hati pun dia nak juga. Tak gitu kan. Jadi Nabi nya boleh jadi kata-kata Nabi jawab salam, tapi Nabi pusing ada lain. Muka tarik muka lah orang ni. Sana'a dzalika mirara. Orang tu nya buat salam jalan ni acak kali. Salam, pusing lah lain. Pada mari ikut ni assalamualaikum ya Rasulullah. Pusing lah lain pula. Bukan sekali dua tuan rumah ni, tuan gubah tu salam. Hatta arafa ar-rajulu al-ghadaba fi wal i'rada an. Hingga siapa tuan gubah tadi berasa reti bahawa Nabi ni mari ni. Mula-mula dia kata kebetulan Nabi buat lari muka tu. Sebab tu dia mari ikut ni pula. Wi salam buat lari pula. Kau kebetulan kau mari pula sekali lagi wi salam pusing pula. Nampak terang lah bahawa Nabi ni bukan kebetulan dia buat lari muka. Ada perancangan khusus untuk tak saya tengok muka aku. Fasyakar zalika ila ashabi. Bila orang ni berasa bahawa Nabi buat lari muka dia ada ki nak marah ni, maka dia pergi royak saya. Dia kata tak dia aku wisana ke Nabi apa tak tahu Nabi ni buat lari muka lah lain. Dua kali Nabi muka buat pusing lah lain. Wisana sekali Nabi pusing lah lain apa tak tahu. Jadi kawan tak tahu paleko lagi Nabi buat lagu tu. Dia royak saya. Kemudian qala wallahi inni la unkir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia aku berasa tak sedap apa Nabi buat lagu tu kat aku. Dia tak tahu lagi pucuk. Qalu kharaja fara'a qubbataka fara'a qubbataka. Kata yang saya sahabat-sahabat dia kata gini, boleh jadi. Satu hari Nabi keluar daripada rumah lalu ke rumahmu. Dia kata mu tak ada. Dia tengok kubahmu diregu. Dia pun tanya, kubah siapa? Ada buat gapo? Gini hak siapa? Hakmu gitu. Lepas tu dia senyap. Katanya saya. Dia senyap bila dengar khabar gini. Orang ni pun faham. Orang ni berasa ya Allah. Nabi buat lari muka ni kalau nak marah kat aku habis piti buat barang tak pakai. Duk habis piti buat rumah tapi buat benda tak pakai. Kalau sekadar buat rumah tak apa, tapi dia buat barang tak pakai habis piti. Kita duk tengah nak piti, kita duk tengah suduk suka. Gak Islam ni bila tak sik piti. Kerana Islam ni bergerak atas orang dan piti. Tu dia duduk.
Gua ni, gua Islam ni bukan bahasa orang panggil agama dongeng, agama awang ngendok. Agama untuk buat kerja. Jadi buat kerja ni orang dan pitih. Boleh kan buat kerja orang buat kerja pitih tak ada. Nak makan, nak minum, kalau zaman dulu nak beli mikrofon, nak beli minyak kereta lah, nak buat poster lah, gapo. Ini semua bukan ada pada pitih belaka. Tiba-tiba ada pitih sama dua duduk habis pada barang tak pakai. Tidak kau nak marah Nabi. Tu dia duduk. Jadi bila kawan duk ayat gitu dia kata, ya Allah ni. Nabi nak bawa ke aku ni kerana aku buat barang tak pakai. Dia pun faraja'a ar-rajulu ila qubbati fahadamaha hatta sawaha bil ardh. Dia pun akak punggung balik ambil kapok lekung latu rata licin minyak rata satanu. Tak ada dah bengok jerebut tak ada dah. Kotak latu habis licin. Tak ada Nabi suruh, tak ada Nabi kata apa, pakai Nabi senyap gitu pun dia mesti. Dan sahabat-sahabat Nabi hok hidup sama Nabi ni memanglah maknanya tumpuan dia sepenuh pada Nabi. Apa saja benda hok ditengok Nabi setuju buat, tak payah Nabi suruh. Apa saja benda hok ditengok Nabi tak setuju, pakai tu tak payah larang lah, pakai buat lah. Ini hati sensitif yang ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Begitu sekali orang ni sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik rumah ambil kapok lekung latu habis lecik buti sama dengan tanah. Baru sudah. Faqala baik. Fakhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin falam yaraha. Jadi bila dia dikata, dia tak pergi kata juga, dia tak pergi royak ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hak gubah tak kata habis dah. Dah, dia pakai buat senyap je. Nabi pun buat senyap. Dia buat apa dia buat senyap. Dia buat senyap, dia tak kata apa. Satu hari kedua Tuhan Nabi lalu pula ikut tu. Lalu pula ikut tu. Nabi teringat. Nabi kata, pakuana gubah tak ada. Pakuana gubah hari tak ada. Qalu syaka ilaina sahibuha i'radaka fa akhbarnahu fahadamah. Jawab sahabat-sahabat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tuan dia hari tu hidup mengadu hak pada kami kerana membuat lari muka. Satu masa hari tu tuan gubah ni pergi jumpa kami, tanya khabar apa Nabi buat lari muka tika aku salam. Maka pokok kami royaklah ke dia. Ceritanya satu masa Nabi lalu ke gubah rumahmu, Nabi tanya. Bila kami royak gubah ni hakmu, dia senyap. Dan waktu dia senyap tu kami tengok air muka nampak tak comel air muka. Jadi mulai daripada situ katanya sahabat-sahabat Nabi ni dia mau balik. Orang ni royak Nabi, dia balik kata. Jadi hari ni bila mula lalu tak tengok gubah tu dia kata ada. Dia kata selepas daripada mu buat lari muka. Buat lari muka di salang dia. Bila orang royak Nabi lagu tu bahawa tuan dia ni kata selepas daripada dia buat lari muka, maka Nabi tambah sepatah lagi. Nabi kata, amma inna kulla bina'in wabalun ala sahibi. Nabi kata, ingat-ingat, sebarang bangunan akan menjadi bala kepada tuan dia, illa ma la budda minhu, kecuali bangunan hak mesti. Bangunan yang berbentuk mesti, ketika itu tak apalah, tidak akan jadi bala. Tapi sebarang bangunan yang kita buat dan dikira barang itu tidak mesti, pas buat juga, ingat akan jadi bala tau. Jadi rupanya gubah ni termasuk dalam bahagian hak tidak mesti. Cuma semata-mata untuk satu perhiasan. Sudahlah perhiasan habis piti banyak, tenaga habis, piti habis. Ingat, mu nak buat, tapi aku nak royak kamu, barang ni akan jadi bala tau. Boleh jadi dunia, lagi boleh jadi akhirat. Di dunia kita lekat hutang, di akhirat kalau Tuhan soal buat gapo. Kalau tak buat jadi mana? Setara mana nak derajatmu, gapo mu kesenangan mungkin gubak ni bukan beliau. No. Ni nanti jawablah. Kalau bahasa ada jawab, silakan buat. Kalau bahasa tak ada jawab, tak usah buat. Dan jawab sekadar nak dalih tu tak jadi apa. Kita boleh dalih kata ini kebudayaan Melayu Tuhan. Tu jawab juga dari dia ni. Tapi ada ke Tuhan nak terima dengan lagu tu. Tak kira barang ni gubah ni hak Melayu ke hak Arab. Boleh jadi kita kata lah ni orang panggil nak terak nilai Islam, maka kita nak buat bangunan ni berbentuk Islam semua. Bukan berbentuk Islam, tak berbentuk Arab. Dia bangunan tak ada jenis Islam supaya juga pakaian Islam ni tak ada. Pakaian ni pakaian baik, bangunan baik ni hak bangsa-bangsa tertentu. Bangunan kita katalah bangunan buat sobek-sobek ni kita berasa agak Islam kan. Benda itu tidak Islam, Arab. Begitu. Jadi kalau kita berasa sanggup berhabis pitih untuk nak tunjuk apa nama ni kearapan bangunan kita, bolehlah buat. Tapi ada jawapan. Kalau bila ada soal oleh Tuhan di akhirat tu. Kalau ada jawapan, silakan. Kalau tak ada, dia tu yang buat. Kerana inna kulla bina'in wabalun ala sahibih.
Ingat-ingat sebarang bangunan akan menjadi bala ke atas tuan bangunan itu di akhirat kelak. Illa ma la budda minhu, bukan kecuali bangunan yang mesti. Sekadar hak mesti silakan buat. Nak kukus tahu mana, nak tebas tahu mana, dah gila tak kira barang mesti. Dan kita boleh tengoklah ni rumah yang comel-comel yang gapo habis ratus-ratus ribu. Banyak perkara-perkara yang orang panggil barang tidak mustahab. Batu wa an ibn Mas'ud wa an Sahl ibn Sa'd qala ya rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas qala izhad fi ad-dunya yuhibbaka Allah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Seorang sahabat nama Sahlun bin Sa'ad. Sahlun bin Sa'ad ni duduk bersama dengan majlis Nabi. Dia cerita satu orang mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, satu orang mari jumpa Nabi. Sahal ni duduk dengar. Orang tu mari tanya ke apa? Dullani ala amali. Ya Rasulullah, coba tunjuk ke aku sejenis amalan yang kalau aku buat, Tuhan pun sayang, orang pun sayang. Dia minta pada Nabi tunjuk sejenis satu amalan yang kalau kita buat amalan ni, Tuhan pun sayang, orang pun sayang. Payah juga nak cari amalan lagu ni. Biasanya kau dan Tuhan sayang, orang marah. Kau dan orang sayang, Tuhan marah. Tapi ada ke tidak amalan yang Tuhan pun setuju, orang pun setuju? Nabi kata ada. Izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Nabi kata muzahid akan dunia, Allah Ta'ala sayang. Muzahid juga harta dari tangan orang sayang. Benda dunia tak seteliu. Benda hudud tangan orang pun tak seteliu. Kalau muzahid dengan dunia, Tuhan sayang. Kalau muzahid dengan harta hudud tangan orang sayang. Zahid sama zahid. Zahid maknanya kalau kita panggil beci. Beci ni maknanya barang tu ada tapi kita tidak guna untuk kita. Tu panggil beci. Kalau barang tu dari awal lagi tak ada, kita nak beci pun tak boleh. Lagi dia nak beci guna barang tidak kita. Tu dia duduk. Jadi barang tu ada duduk di kita, tapi kita beci. Inilah orang panggil zahid pada harta. Zahid pada harta ni artinya harta tu ada, tapi kita beci. Artinya kita tidak guna kita guna kita beri kat orang. Itu orang panggil zahid. Kita buat padi boleh padi banyak. Kita berniaga boleh hutang banyak. Kita berkebun boleh durian banyak, buah kayu banyak, tapi kita tidak guna sepenuh barang tu untuk kita seorang. Bahkan kita beci dia. Beci maknanya kita kalau jual durian berapa pun kita beci ke harga ni, maknanya kita tidak kedekut. Kita guna buah tu sedekah kat orang ke, pitih tu kita buat beri bantuan kat orang ke. Itu pada beci. Beci ni setengah orang tu jadi awal kita sewa padi. Jadi awal kita sewa kebun. Kenapa? Zahid beci ke dunia. Zahid warna malah dia zahid lain, malah lain. Orang malah lain, orang zahid lain. Buat kerja dulu biar tentu barang tu ada depan. Beci kau tidak? Kalau kau tak ada je beci, pasti kau ada sayang pula itu dah orang panggil autan nafsu. Autan nafsu malah nak suruh duduk saja. Buat kerja biar rajin, biar siapa boleh kita, dan bila boleh kita barang tidak mempengaruhi kita. Bukan kita boleh guna harta benda yang ada pada kita untuk lillahi ta'ala. Barulah orang panggil zahid. Itu beza. Jadi Nabi kata kalau mu zahid dengan dunia, boleh sipuh lalu Tuhan sayang. Dan harta benda orang betul benar mu zahid juga. Ketika tu orang tidak nak mahu sarang rambut. Harta orang kita minta budak, pinjam budak, berapa budak, bukan hak orang. Ketika kita ada orang nak mahu ke berapa, muka kita tidak ganggu harta dia, tidak ganggu anak bini dia, tak gitu kan. Jadi zahid sekarang ni kalau mu dengan Tuhan sayang. Kalau mu guna untuk orang sayang. Inilah amalan. Ya bila mu buat Tuhan pun sayang, manusia pun sayang. Kita ni kata buat kerja malah apa ni tak sih kenapa zahid. Tapi orang kita ngini, tak boleh bunyi orang panggil gila ni. Ni tak ada arti. Tak gitu kan. Kata tu nak makan buat kerja sendiri. Boleh? Ada dia orang kata. Allah, tikah banyak ni hak kita duk agak sama kini. Wa ani min Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama ala hasirin faqama wa qad athara fi jasadihi. Wa qala ibn Mas'ud ya Rasulullah
law amartana an nabsuta laka wa na'mala faqala ma li walid dunya wa ma ana wad dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Abdullah bin Mas'ud, seorang anak murid Nabi yang cukup setia dengan Nabi. Kemana saja Nabi pergi, dia tunggu bukan apa-apa, dak tunggu nak dengar Nabi kata gapo. Orang panggil mengaji, kerana zaman hari itu mengaji bukan dengan kitab. Mengaji ni mengaji dengan Nabi. Dan Nabi ni dia tidak baca kitab dak. Dia benda hak tubik di mana, hak tubik di mulut dia tu kitab dah tu. Maknanya hak tubik di mulut dia pakai kira kitab dah tu. Gapo kita boleh patut tulis, patut hafal pun boleh berlaku dah tu. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni rela tak kerja buat, rela tak gapo apa ni, dudukkan dia ni semata-mata tu punggu Nabi je. Nak nanti dengan Nabi kata gapo, Nabi suruh gapo, Nabi larang gapo, maka dia punggu tulis gapo semua sekali. Jadi Abdullah bin Mas'ud kata, satu hari aku berjumpa dengan Nabi, Nabi duduk tengah tidur atas sebidang tikar. Dan bila dia bangun tu nampak gapo apa ni, bekas tikar tu batik tubuh dia. Gapo kita panggil? Melekat tikar, supaya kita tidur atas tikar, kuat atas kain, belipak, bangun juga nampak beh tubuh kan, bekas tikar. Jadi Nabi ni bila bekas bangun tu, Abdullah bin Mas'ud nampak beh tubuh dia tu bekas tikar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, lau amartana an nabsuta laka wa na'mal. Kata dia, guana tak kalau kamu suruh kami buat lembek kau sepeda, boleh hafal ketika mu nak tidur, guana tak? Nabi kata mali walid dunya wa ma ana wad dunya illa karakib. Nabi kata apalah lembek berapa ni. Nabi kata aku ni ibarat dengan dunia ni ibarat orang yang baru mari panah berhenti sekejap di bawah pokok kayu rendah. Ibarat aku maduk di muka dunia ni ibarat orang mari panah jumpa pokok rendah kat depan lalu tidak turun duduk metawa teduh. Bila segar balik habis kalau pergi pula. Belah tu lah aku mari sementara je dunia, tak tahu mati bila berapa. Aku mari ni duduk di muka dunia ni berhenti sementara, apa panggil cari bekas sikit lah. Bagaimana kita berhenti buat teduh matahari tengah panas kan. Buat kita mari daripada Kelantan lah pergi nak pergi Kuala Lumpur sampai di patah kat berhenti sementara. Berhenti bukan berhenti nak kemah, berhenti nak berumah tangga situ dah. Berhenti nak makan nasi, berhenti nak semaya, berhenti nak mandi, berhenti nak beli air, berhenti nak bergapo, nak beli minyak bergapo pun situlah. Pada tu kan nak pula lah, bukan nak berumah tangga situ dah. Nabi kata kalau tiap-tiap orang manusia Muslim ni ingat lagu tu bila kita hidup dalam muka dunia ni, bahawa kita duduk di dunia ni bukan mari nak berumah tangga sini dah. Mari ni semata-mata nak cari bekal lah. Nak cari harta untuk akhirat. Nak cari makan untuk akhirat, nak buat rumah tangga untuk akhirat, nak bini beranak untuk akhirat, nak mengajar untuk akhirat, nak mengaji untuk akhirat, nak beluh, nak bergalau pun untuk akhirat. Kalau tiap-tiap orang fikir lagu tu belakang kan, tak ada banyaklah masalah di muka dunia ni. Kerana masing-masing gugak metal 40-50 tahun, 30 tahun, aku 40 tahun, 50 tahun, cari bekas betul-betul untuk akhirat. Maka gapo tahu lembek-lembek Nabi kata. Nabi tidak larang juga, tapi Nabi nak pelekeh benda gitu. Dah moga boleh tidur dah tak kawat lembek gapo tahu. Nabi kata moga aku mari nak berhenti tidur mata. Nabi kata berhenti sengat. Berasa lalu tak ada pedo sikit abu buat umur sah. Buat umur sekadar kita boleh duduk. Apa yang kelengkapan rumah tangga pun sekadar sementara. Anak-anak kita lagi boleh hidup. Pok tak cadang sikit abuk dari dengan anak. Kalau kita boleh hidup dengan tidak ada peninggalan pok, maka anak tak kata hidup dengan tak ada peninggalan pok. Engkau Tuhan tulah berlaku. Tuhan pok kita pun Tuhan kita juga Tuhan tu juga jaga anak. Mungkin lagu tu kan. Tak ada masalah apa lah. Allahu Akbar. Cuba tanya demo hok berasa apa yang memang belanja banyak-banyak sangat buat benda-benda begini ni. Beli berapa nak semestinya mana kena hak kita fikir dengan hak Nabi ajar gitu duduk. Nabi kata kita ni supaya boleh tidur meta lagi dia ni cuma semeta ni 50 tahun meta nak ikut lupa tu sejen 2 jen lagi dia ni itu nak ikut lupa lagi ke akhirat ni 20 tahun 50 tahun tu ialah bendanya. Berhenti mari muka dunia cari bekalnya ilmu harta apa nama ni orang panggil ilmu akidah harta tubuh badan. Ni 3 benda bekal. Cari harta banyak. Hak pada menego semoti. Tapi ingat untuk akhirat. Haram jangan. Hak menanam semoti dah untuk akhirat.
Jangan tanah-tanah orang koksi, jangan bubuk tahu apa semua sekali. Berapa lagi? Jadi sebarang kerja yang kita buat ni atas dasar akhirat, dan dengan sebab akhirat ni lama tak ada gelemik, maka kerja pun kena kuat jugalah, muka nak makan lama. Situ duduknya. Tidaklah kata akhirat agak mula kita malas buat kerja. Malas buat kerja, dia menurut buka akhirat lagu mana? Akhirat bukan semayang, dia buka akhiratnya. Apa ni? Hari tu buat akhirat juga. Tak kau semayang, hak dia mau semayang, saya tak terima, dah tahu. Kawan ni, kawan pacok banyak betul, kalau tahu tak banyak betul. Tak makan hak ni, makan hak tu, tak makan hak tu, makan hak ni. Dia gitu kan. Dan muka dia pacok sebetul tak semayang, sekarang. Pakai tu tak terima semayang, dia mana sekarang. Kawan, buka pun ada, teksi pun ada, ladang pun ada, tak makan betul semayang, makan betul ladang, tak makan betul ladang, makan betul kedap negok yang kawan. Jadi banyak lubang kita pacok. Barulah orang itu cara dia akhirat. Lelah semua lah kita ni buat dunia ni. Moga dunia ni negeri lelah. Situ. Buat. Hak dia makan tak apalah, moga kita makan untuk akhirat. Dah Tuhan aku nak tahu hak ni. Hak dia makan. Nyo hak dia makan. Tadi hak dia makan. Gapo lagi rusuk hak dia makan. Tak rugi lah. Kenapa? Kerana kita tahu, Tuhan tahu kita taruh ni untuk akhirat. Kita makan sedap-sedap. Tak apa makan nasi minyak agari, tak apa. Tuhan aku makan nasi minyak agari. Pitih pun ada, dan tubuh aku menjadi segar. Tuhan wasmaya, Tuhan bersarah, Tuhan mengajar, Tuhan mengaji, Tuhan bertugas. Bila kita buat untuk akhirat, makan ayam panggil 4 kali sehari, tak ada apa-apa. Tapi pasal makan ayam panggil 2 kali sehari, pas ayam bandok, makan ayam tu pun makan duit tak betul. Ni makan sekali sehari je, tapi duit tak betul. Pasal lelah, biar lelah pergilah muka dunia ni. Sekali lagi Nabi sebut, dunia daru amal wala jaza. Dunia ni tempat buat kerja. Dia tak ada sebagian pembalasan di sini. Akhirat kelak negeri balah, tak ada buat kerja lagi. Nak dunia terik, seksa. Nak tidur atas kursi malah, seksa. Tu dia, nak gurau berapa, seksa. Lah ni tak bukan periam gurau, bukan periam berapa. 40 tahun, 50 tahun ni, tak buat kerja terus ni usia malam pagi. Sebab itulah kita baca cerita hari tu kan. Seorang sahabat dilantik oleh Sayyidina Umar menjadi menteri besar di sebuah negeri. Bila sampai ke sana, orang mengadu hak dia. Umar, orang yang kamu kirim mari jadi wakil rakyat sini ni, sekali dalam seminggu tak boleh jumpa. Mari berjabat pula tengah hari, lepas pula cepat malam tak boleh jumpa. Pasal apa lagu ni? Orang mengadu hak ke Umar bahawa wakil rakyat hak dia kirim, hak dia calon tak jadi kerja. Sekali seminggu tak boleh jumpa. Maka dia pun panggil. Dia kata, nama apa? Gitu, Atabah ke apa? Kita katalah Atabah lah. Hei Atabah, apa yang rakyat mengaduhan tak boleh jumpa sekali seminggu? Dia kata sekali seminggu tak boleh jumpa tu maaf lah, nak rakyat malu, tapi dah mau tanya depan ramai, aku kena rakyat. Dia kata hari sekali seminggu tu hari aku basuh kain. Kain aku sepasang tak ada lulu. Jadi hari tu bila basuh tak lagi ke pejabat. Tadi mak mana? Macam rumah nanti kain ke ni. Gitu. Umar kata, itulah dengarlah adik kakak belakang wakil rakyat ada kain sepasang ya. Dia tak ada hidup dia di muka dunia ni bukan mari makan gaji sini untuk nak mewah dok. Kain selatu sepasang tu ya tubuh dia. Jadi sekali seminggu air khomi dia basuh hari Jumaat lagi surat lagi tu orang amal lah. Tak boleh lagi hok bang masa-masa tak boleh. Jadi air khomi dia tak pergi ke pejabat. Kain dia basuh. So, malam tak boleh jumpa apa malam. Malam nak jumpa gua nak gosi hari geng rakyat. Malam tak kena geng rakyat dia Tuhan pula kata dia. Tengok. Belah mana tah tuan-tuan semua kata dia wakil rakyatmu rakyat sehari hak dia rakyat malam hak dia Tuhan. Dia nak baca, dia nak ngaji, dia nak mayang malam. Patut pergi tengah hari pejabat. Tengah hari pejabat kata dia kerana aku tak ada orang gaji. Orang gaji tak ada, koli tak ada. Jadi paksalah aku kena siap sayur pergi kedai beli barang, nasi dah siap. Siap abi nasuk gapo, nasi masuk gapo baru lagi pejabat. Kerana bini aku duduk seorang di rumah, tak ada payah dengan anak kecil gapo. Jadi aku nak pesan masalah dia pagi. Kata rakyat kalau setahun tak apalah, rela lah wakil rakyat lagu ni jadi wakil rakyat dia kata dia. Tak apa. Ini orang siapa dia ni? Orang yang diajar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kira anak murid Nabi dah ni. Orang yang dididik, orang yang diterbiah, orang yang diusrah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah tu. Boleh jadi kalau kita buat lagu tu ni orang kata, apa lagu ni? Apa lagu ni? Dan kita tak rajin dengar. Moga kita tak biasa dengan lagu tu, kita duk biasa dengan lagu lain. Kita duk biasa orang jadi wakil rakyat ni enggak. Lagu mana tu? Lagu mana? Royak tahu lama royak tak boleh. Dia kakak reti dah kita ni. Tapi boleh jadi kata-kata yalah hak tu, tapi hak ni hak zaman hari tu. Lo ni zaman lo ni.
Jadi masalah jamin hari tu kan jamin lo ni para hadirin semua hakikat yang tak pertikaian banyak-banyak. Teknik yang berlain sikit. Benda tu dari segi keikhlasan orang itu, duk ikhlas lah tu juga. Orang yang jadi wakil rakyat, gaji dia